السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, perempuan ada orang ni, ada dua orang yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu, solat subuh berjamaah, dan pada pagi ini kita akan sama-sama bertazkirah, memperingati sesama kita insya-Allah. Jadi pagi ini insya-Allah, tuan-tuan, perempuan sekalian, saya nak ajak diri saya dan juga tuan-tuan, perempuan untuk kita semak satu kisah pengorbanan besar yang dilakukan oleh seorang Nabi yang kita sedar ataupun tidak, hari-hari kita sebut nama Nabi ini selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang saya maksudkan itu ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam banyak-banyak Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utuskan, kita dalam hari-hari, dalam kehidupan harian kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ni hari-hari kita kena sebutlah. Semayang mana pun kita akan sebut nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam banyak-banyak Nabi selain daripada Nabi Muhammad, kalau kita perasan, Nabi Ibrahim ni kita akan sebut juga. Walaupun ada Nabi lain yang tidak kurang hebatnya, pengorbanannya, perjuangan mereka, kita tak sebut. Kita tak sebut nama Nabi Musa alaihi salam. Kita tak sebut nama Nabi Yusuf. Waktu mengandung orang tua sebut, baca surah Yusuf bagi anak handsome ni, kalau tak. Tapi orang tak sebut, saja-saja nak sebut Yusuf, orang tak sebut. Nabi Adam, bapa kita, Abul Anbiya, pun tidak kurang hebatnya, kisahnya diceritakan berkali-kali dalam Al-Quran. Tapi kita tak sebut nama Nabi Adam alaihi salam. Kita tak sebut nama Nabi Isa alaihi salam. Kita sebut nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Bila kita duduk tahiyat akhir itu, sunat kita baca salawat yang dipanggil dengan nama salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampailah habis tahiyat kita sebut nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kalaulah sampai lagu tu punya sebut nama Nabi Ibrahim alaihi salam, disekalikan nama Nabi Ibrahim dengan nama Nabi kita, sudah tentulah di sebalik sebutan tu mesti ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak kita ambil, kita peringat lalu Nabi Ibrahim. Mesti menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh satu benda tu sia-sia. Tak ada satu benda pun yang Allah Ta'ala suruh kita buat, yang suruh kita ulang sebut ni, mesti di sebalik tu ada sesuatu yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ingat selalu, sentiasa kita ingat. Khususnya tuan-tuan, lepas raya puasa ni, kita nak sambut, nak kata start pun lama juga lagi,
kita akan sambut bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni, Mai 10 Zulhijjah kita akan raya haji, raya korban. Sunat kita baca khutbah tu tuan-tuan, mesti sebut cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebut cerita tu tiap-tiap kali ulang cerita yang sama. Kalau kira lah dah cemuih dengar lah kalau ikut. Dah hatam dah cerita tu. Dah boleh ambil pengajaran sangat dah daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pada pagi ni saya nak ajak kita tengoklah kisah Nabi kita ni, Nabi Ibrahim alaihissalam, sambil-sambil saya kempen tuan-tuan untuk menyertai ibadat korban. Tak kira lah tang mana mereka buat, kok ni pun banyak buat korban. Kerana orang kita ni masih ramai lagi yang kadang-kadang dia salah faham tentang ibadat korban ni. Bila kita ajak dia masuk korban, dia kata tahun ni rehat dulu lah. Dia kata tahun lepas buat dah, tahun boleh betul lagi buat dah. Jadi tahun ni nak berehat sah, bagi peluang ke orang lain. Siapa harus jawab lagu tu, dan siapa-siapa yang mempunyai kelapangan bila tiba musim berkorban, dia tak buat korban dengan apa alasan sekalipun, dia tak faham kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia tidak faham falsafah di sebalik tuntutan melaksanakan ibadah korban. Itu kira satu, saya yang buat program korban itu, ajak orang lah, macam-macam kita jumpa orang, kita sebut korban. Tadi alasan biasa, tahun lepas buat dah, tahun ni nanti selalu, tahun depan pula lah buat, dia kata. Dia rasa korban ni lagu tu, dia berkala. Dia ada baru tukar sofa baru, boleh hak no baru, tapi buat korban dia kata dia selalu. Walaupun kok tempat saya 300.5, tahun ni tengok gaya pemain dia 400 kan. Kok ni nak nak kan. Dia ambil sekarang je lah. Lebih kurang bukan banyak mana pun. Kalau impun sehari RM1, tahun cukup RM365, lebih RM15. Lebih RM15. Tapi tak kena tambah ni ada lebih RM15 lah. Lebih RM15. Tu pun tak buat. Gaji naik, pendapatan bertambah, getah naik harga, korban yang tidak dulu dia kata nak berehat. Jadi hari ini tuan-tuan, saya nak sebut kisah yang para ulama kita bila dia cerita tentang ibadat korban, bila dia sebut tentang hikmah daripada pensyariatan ibadat korban ni, hak atas sekali ialah ihya'an li sunnati nabiyina Ibrahim alaihi salam, nak menghidupkan sunnah apa? Pengorbanan besar yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi kisah Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala sebut di banyak tempat, dalam Al-Quranul Karim. Jadi saya pilih satu tempat lah, dalam surah As-Saffat. Dalam surah As-Saffat, kisah Nabi Ibrahim ni tuan-tuan boleh balik rujuk. Panjang juga cerita dia, daripada ayat 83 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Allah mula kisah ni sebut syiah dulu ni. Sesungguhnya daripada sebahagian daripada syiah. Syiah ni maknanya Ahlul Bait ni, keturunan Nabi Nuh. Sebab kisah asal atas tu kisah Nabi Nuh. Keluarga Nabi Nuh alaihi salam ialah Nabi Ibrahim. Jadi buat syiah kan guna ayat ni, dia kata syiah ni ajaran yang betul. Buktinya perkataan syiah ada tak ni, dia kata ni alasan orang tak mengerti, sesat, kemudian gunakan ayat-ayat Quran yang tak patut, yang bukan pada tempatnya untuk meletakkan, menyatakan bahawa ajaran mereka benar. Dia kata ada ni syiah dalam Quran, pada kuat tak betul. Ni orang kita kadang-kadang bila tak mau mengaji, dia jadi sesat kerana tidak ada ilmu pengetahuan.
Mai puak-puak tu pula dia bawa, dia kata ni tengok hadis kisah, nak pun tahu lah hadis kisah. Betul lah ajaran kami, Nabi kelumus, Nabi selimut 5-4 orang ni, Ali, Fatimah dan 2 orang anak dia. Nabi kata ni ahlul bait aku. Jadi pasal apa nak tolak dia? Kalau tak mengaji, kita ni jauh daripada majlis-majlis ilmu. Orang hujah 2-3 patah ayat Quran, 2-3 patah hadis, kita kena betul lah ajaran tu. Lepas tu kita pakat-pakat jadi Syiah yang sesat lagi, menyesatkan itu. Saya nak balik cerita ni. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Allah mula cerita dia daripada ayat 83 ni tuan-tuan, sampailah ayat yang ke 113 dalam surah As-Saffat. Surah lepas surah Yasin tu, tuan-tuan buka, tuan-tuan balik baca cerita panjang. Saya nak ambil tak panjang mana pun untuk kita ambil pengajaran daripada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ni tuan-tuan, bermula sejarah dia di negara Iraq, lawan dengan Namrud, dibakar dalam api. Kita tahu cerita tu, Allah Ta'ala cerita kisah tu di tempat lain. Lepas tu setelah tak berjaya lah Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di kampung halaman, macam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga, Nabi Ibrahim pun berhijrah ke tempat lain. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin, ayat yang ke-99. Nabi Ibrahim minta bagi tahu bahawa dia nak berhijrah ke tempat lain. Isyarat bahawa Nabi Ibrahim akan berhijrah ke Syam, ke Palestin hari ini. Jadi bila sampai di sana, Nabi Ibrahim alaihissalam ni kesorangan. Walaupun dia menikah dah berkahwin dah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala uji Nabi Ibrahim dengan satu ujian yang berat. Tak ada anak. Tak ada anak ni teruk tuan-tuan. Kalau kita menikah tak ada anak. Orang yang ada anak, dia tak tahu asal macam mana orang yang tak ada anak. Kita beranak cukup ngam-ngam 9 bulan beranak terus. Bini kita mana nak tahu perasaan orang tak ada anak. Lepas tu duduk tak ada apa hari, nak ada pula dah kan? Jadi kita tak nak tahu macam mana perasaan orang yang tidak ada anak. Saya pergi rumah kawan saya sekali di Negeri Sembilan beberapa bulan yang lalu. Dia menikah 10 tahun dah tak ada anak. Nikah jenis pula, jenis nak suka main dengan budak-budak, main mambu anak-anak kita, tak ada anak. Menikah sampai 10 tahun tak ada anak. Ish, kita nak tanya pun tak gamak. Nak tanya kalau kita dia tak ada apa-apa lah kan. Soalan tu adalah soalan yang cepumah lah. Kalau kena soalan tu rasa tak patut tanya lah. Kita pun kalau faham dah perlu tanya. Bayangkan orang perempuan kalau tak ada anak lagi terasa sampai 5 tahun, tanya pula mak mentua kan, Allah apa nak urus nikah lain. Jadi soalan-soalan ni kalau orang yang tak ada anak memang dia akan rasa. Lepas tu saya pergi saudara-saudara, dia ambil anak angkat. Setelah 10 tahun menikah, ambil anak angkat. Saya tak tahulah perasaan orang ada anak angkat ni mana. Saya tahu saya tak pernah ada anak angkat. Anak ramai, orang-orang dapat anak. Lepas tu nak terasa nantinya kita kalau ambil anak angkat, sayang tak anak angkat. Rasa-rasa boleh sayang macam anak sendiri. Jadi isteri saya pun tanya. Bila tanya isteri dia kan, dengan air mata dia jawab. Bukan jawab dengan apa nama, dengan jawapan lisan ni tak. Jawab dengan air mata, keluar air mata ni. Sampai kita rasa bersalah tanya soalan tu. Sayang, dia kata tak tahu nak hampak punya sayang tak nak. Baru berapa tahun, 10 tahun dapat anak, tu baru anak angkat. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam tak dapat anak sekian lama, tuan-tuan. Bayang saya lagi macam mana sayang dan kasihnya Nabi Ibrahim bila dapat anak kamu. Bukan anak angkat, anak sendiri dapat.
Kita nak bayang pengorbanan Nabi Ibrahim tu, kita kena hayati, selami perasaan seorang tua yang ketika itu sudah mencecah usia hampir 90 tahun. Ulama tafsir kata lebih kurang umur 86 tahun. Ada kata lebih sikit. Waktu Nabi Ibrahim alaihi salam dapat anak. Rabbi habli minas salihin. Saya patang balik sikit. Nabi Ibrahim ni waktu tak ada anak ni kan, dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isteri tua dah, dia pun tua, umur 80. Kalau kita ni menopause dah, bukan mak menopause, pak habis menopause habis dah waktu tu. Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam doa ke Allah Subhanahu wa taala, tak pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta Allah Subhanahu wa taala bagi anak. Rabbi habli minas salihin. Minta ke Allah Subhanahu wa taala. Anak kalau buat nyari kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ajak kita anak. Rabbi habli minas salihin. Dan bila minta anak, kita ingat doa Nabi Ibrahim ni. Barangkali boleh guna doa ni siapa tak ada anak. Ini doa Nabi. Doa Allah ajak kita dalam Al-Quranul Karim. Berkat-berkat doa yang Allah catatkan dalam Al-Quran yang didoakan oleh Nabi kita Abul Anbiya ni. Kut Allah makbul doa kita kalau tak ada anak. Anak kita kalau tak dapat nak ajak doa ni. Pendek doa tu, siapa pun boleh hafal. Tuan-tuan balik buka dalam surah As-Saffat ni ayat 100. Ingat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Pendek lah. Wahai Tuhanku, habli, kurniakanlah, bagi ke aku ya Allah zuriat yang salih. Tapi kena faham, bila dia minta anak ni bukan sekadar minta anak. Tak kira anak lagu mana ni nak ambil belakang ni kan, nak fikir juga lah benda tu. Yang nak ni anak yang salih. Itu matlamat kita bila dapat anak. Bila kita berumah tangga ya, matlamat kita ialah kita nak anak yang salih. Siapa nak terus kerja Ustaz Fadil Noor ni kan? Siapa nak terus kerja-kerja yang kita buat? Kalau surau kita baru ada 2 fah, jadi 2 fah ni jauh tak boleh menang ya kan? Kalau menang pun istidraj barang kali kan? Kalau baru 2 fah jauh lagi tak menang. Walaupun kita rasa lagu nak menang sangat lah kan? Hati tu orang confirm lah. Tapi kalau 2 fah tak penuh lah tu, bukan 2 fah penuh, fah pula pendek lah, tu pun tak penuh lagi, mana jauh lagi tuan-tuan, jauh. Kalau menang pun buat balah barang kali. Sebab kita tidak bersedia mengisi kekosongan kemenangan tersebut. Tak, kalau fah masjid pun tak boleh lagi penuh, lagu mana nak isi hak lain lagi. Pasal apa tak penuh tuan-tuan? Pasal kita main seorang-seorang. Anak ada rumah, biar ada tidur di rumah. Kan nak main kali, siapa biar ada tidur, sial. Lepas tu kita nak harap menang. Itu yang tak penuh masjid. Seorang kalau anak 7, mereka baru tahu-tahu saya bawa anak main 5 orang. Seorang 5, ketat masjid ni, surau-surau. Ini tak anak nak kesian dia tidur malam, tidur lambat pula, tengok main game lama kan. Kita nak gerak tak gamak, biar menantu balik, menantu kita tak ajak main, cucu balik, cucu kita biar duduk tidur, kita balik bayar lah. Ayah balik, tok orang balik dengan kulah bubuk, dengan zikir, dengan tu, dengan ni, balik anak duduk tidur. Bila kita nak boleh ubah suasana? Kadang-kadang petugas amal Islami ini pun tak mayang subuh, mayang lambat. Kerana mesyuarat syuarat lajnah apa-apa kan? Mayang asap ke 6 setengah kerana mesyuarat. Saya jangan pergi menang lah kalau tu punya keadaan mesyuarat kita. Program-program yang kita buat tak ada beza dengan hak belah mereka buat. Apa kan? Mereka buat belanjawan langgak mayang lohok mayang asap. Kita mesyuarat kawasan gambar habis, tinggal habis mayang lambat boleh orang. Nabi kata nak tengok mayang munafik, tengok orang mayang asap waktu inda isfirar syams, waktu matahari duduk, orang kata berayun.
Matahari duk beraya baru kalang kabut nak mayang tak. Kalau mesyuarat dia sibuk mesyuarat. Sibuk ni mayang lambat. Ni tanda-tanda munafik banyak dalam jemaah. Jadi kita kena ubah benda tu. Bukan payah lah berhenti saat mesyuarat salah. Berhenti lah kita berhenti saat mesyuarat lah pukul 4 setengah. Kita semayang jemaah dulu. Jangan jadi macam mesyuarat pengurusan sekolah, mesyuarat pengurusan jabatan-jabatan kerajaan. Tak ke 12.45 mesyuarat tuan-tuan. Mesyuarat 12.45. Pukul 3.30 tak sudah lagi mesyuarat. Semua awak takut kat bos nak bangkit tu tak. Saya buah kata apa mula. Lepas tu 4.30 ke 3.30 tu bukan mayang di situ, balik mayang di rumah. Bayar ke tak? Oh kita wallahu a'lam. Jadi ni masalah kita tuan-tuan dalam bab-bab solat sahaja. Fabashsharnahu bighulamin halim. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan doa Nabi Ibrahim. Fabashsharnahu, kami berikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim setelah dia kahwin yang kedua. Dia kahwin yang kedua dengan Hajar. Dengan Hajar, Allah kata kami bagi berita gembira kat dia bahawa tak lama lagi insya-Allah dia akan dapat seorang anak. Bighulamin, anak laki-laki pula tu. Halim, Allah bubuh siap-siap dah. Anak dia ni bukan main-main. Ya Allah nak bagi kepada Nabi Ibrahim ni anak yang mempunyai sifat Halim. Halim ni dalam bahasa Arab, kalau kita kata orang tu bersabar kan, kata al-sabir. Halim ni sabar juga, tapi darjat tinggi sabar dia tu lebih tinggi daripada orang yang punya sabar. Ni anak Allah Subhanahu wa ta'ala nak kurniakan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Fabashsharnahu bighulamin halim. Kalau kita dapat anak lagu ni, alhamdulillah. Tapi kita tanyalah diri kita sendiri, kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi anak dah ni, anak kita lagu mana? Anak yang sulung kita hari ni agak-agak kita main sembahyang subuh, hari ni dia duduk kerja di Kuala Lumpur, di Penang, di mana-mana ni, agak-agak dia pergi sembahyang subuh hari ni tuan-tuan. Kena tanya diri kita. Kalau dia tak pergi, maknanya kita dah buat satu kegagalan dalam mendidik anak kita. Kita gagal mentarbiyah anak kita supaya buat sunnah Nabi yang Nabi tak pernah tinggal ni, sembahyang jemaah. Lepas tu kita harap menang. Kita hak duduk depan mata kita pun kita tak didik. Kita tak tarbiyah anak sulung kita. Anak nombor 2 kita lagu menang. Bolehkah dia juga paling kurang ikut usrah? Anak kita nombor 2 tu dia mau dah pergi usrah. Kan sebut usrah, anak kita pun allergic sebut usrah. Tak mau pergi. Walaupun dia tak tentang usrah, tapi dia tak nak pergi usrah. Gagal lagi kita dalam mentarbiyah anak kita yang kedua. Anak kita yang ketiga, kata perempuan pula. Lagu mana anak kita ni yang perempuan? Kadang-kadang baca Quran pun tak boleh, tapi nak daulatkan Al-Quranul Karim. Tapi anak kita sendiri, kita gagalkan dia mempelajari Al-Quran. Dia asas bagi boleh baca, tak boleh baca. Lagu mana kita nak menang kalau lagu tu punya keadaan? Kita biar dia baca Quran boleh tak boleh, tapi merangkak baca Quran. Patut tak tuan-tuan? Saya rasa amat tidak patut kalau anak kita tak boleh baca Al-Quran, merangkak baca Al-Quran. Tak apalah pun nak boleh sejemur apa tu, bukan semua orang boleh, tapi baca ni, baca. Hak tu pun tak boleh, berat sangat. Yang kita kena letakkan, diri kita kena rasa bersalah kalau kita gagal memastikan zuriat kita baca Quran. Tak boleh baca Quran. Orang dapat fadilat baca Quran, lagu tu, lagu ni. Anak kita haramkan dia daripada dapat fadilat baca Quran. Oh, ni masalah besar, bukan masalah kecil. Quran pun tak boleh baca. Kita balik pada cerita Nabi Ibrahim alaihi salam ni tuan-tuan. Nabi Ibrahim bila dapat anak, bayangkan tuan-tuan, cuba bayangkan orang tua yang lama kepingin, duk teringin nak ada anak ni, tiba-tiba Allah bagi kat dia anak. Bayangkan macam mana seronok, gembira, sayang, kasih
yang akan ditumpahkan kepada anak kesayangan dia. Kita bayang. Kalau kena kat kita lah lagu tu kata, dapat anak tak tahu nak apa. Cewi lah bila orang belah saya kata, apa nak pegang tak bagi, takut jatuh. Ni orang ni tu. Siapa pun nak cakap orang kita, jangan marah ke main. Sebab sayang sungguh pada anak kita. Macam tu lah kita boleh bayangkan perasaan bila Nabi Ibrahim AS dapat anak pada ketika usia tua, waktu dia sangat-sangat mengharapkan Allah kurniakan dia seorang anak. Dalam keadaan itu tuan-tuan, dalam keadaan baru duk dapat anak, baru duk seronok dapat anak, baru nak berbanja dengan anak, baru duk belajar panggil nama, seronok waktu dapat anak. Kalau bukan tahu apa, sama orang tua kan, orang tua cucu macam mana, orang tua dapat anak cucu. Dulu kita ada tabuk ke main lah, main anak kita, buat kita jentik sikit marah, yang ada buat cucu aku tu, buat kita kena kayu tengah ruang kan. Anak kita nak buat sikit tak boleh, buat cucu dia. Jadi Nabi Ibrahim AS waktu tu macam itulah, barangkali wallahu a'lam, sayang dan kasihnya kepada anak dia. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim AS supaya pergi hantar anak dia daripada Syam, daripada Palestin tu, suruh berpisah dengan anak dia bukan pisah paling budak dengan apa nama, dengan apa limbung tepai tu. Allah tu ceh dekat kan. No, Palestin nak pergi ke mana? Ke Mekah Al-Mukarramah. Saya zaman mengaji duduk sana, tuan-tuan kan, nak peminat bas sedih tu naik bas pokok kan, turun tarikh malam juga baru sampai tuan-tuan. Dengan lama duduk dia sempadan tu kan, tarak nak cek kad tarikh malam baru sampai. Kita bila jauhnya perjalanan, jauhnya tempat Allah pisahkan Nabi Ibrahim AS Palestin tu dengan Makkah Al-Mukarramah. Dah tu Mekah tu pula, bukan ada apa? Ada apa di Mekah tu? Apa? Biwadin ghairi di zar'in. Allah bagi tahu Mekah tu tak ada apa. Tak ada tumbuh-tumbuhan. Jangan kata tumbuh-tumbuhan, ayak pun tak ada waktu tu ni. Suruh pitak lalu pergi tinggal tu. Kalau kita jadi pak mentua Nabi Ibrahim AS pergi tinggal anak kita lagu tu tengah-tengah padang pasir, kita marah tu tak? Kita kata menantu apa lagu ni, menantu tak guna dia kata. Ambil anak aku lelok pergi tinggal tengah padang pasir. Cuba bayangkan orang kata kat Nabi Ibrahim AS. Masyarakat yang ada di sekitar tu, kalau dia tahu cerita dan mustahil tak tahu. Orang mesti katanya hang gila lah buat ajar lagu tu hidup tinggal anak dengan bini baru beranak pula tu kan pergi tinggal kata apa. Kalau main tinggal kat kampung Kedah ni tak apa lah. Semua ada apa, jalan raya ada, kereta ada, semua lampu elektrik semua ada. Ni pergi tinggal di tempat yang apa pun tak ada. Pergi tinggal tuan-tuan. Cuba bayangkan tuan-tuan, Nabi Ibrahim buat tak? Kalau kita duduk tempat Nabi Ibrahim nak buat tak kerja tu? Barangkali tak buat pun. Walaupun takbir kuat ni kan, takbir, tapi baat ni air 10 kali fikir takkan nak buat betul pun. Tapi Nabi nak tunjuk contoh, Allah nak cerita kisah Nabi ni betapa taat dan patuhnya seorang Nabi. Pengorbanan terhadap agama Allah, pengorbanan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, nak ajak kita bahawa Islam ni asas dia ialah al-istislam, penyerahan diri, ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suruh kena buat. Allah kata bibilah kita kena buat, walaupun susah, walaupun payah. Moto kita, syiar kita, as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ata'na. Kita boleh kata lagi dulu, saya harus cakap ni, boleh cakap dengan kan, tak tentu boleh buat ni. Belum tentu boleh buat sebab belum dia puji. Tapi itulah pengajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita belajar daripada kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi-Nabi yang khususnya Nabi yang kita bicarakan pada ini. Supaya kita faham agama kita ni, perkataan Islam kan, kita agama kita nama dia Islam.
daripada perkataan Arab aslama yuslimu, lahirlah perkataan islaman. Apa makna aslama yuslimu islaman? Maknanya menyerah diri. Kita kena kata sami'na, kena ikut dia arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang yang mengaku dia Islam, dia kena faham agama dia ialah agama yang semua orang akan faham bahawa mereka ni adalah orang yang ikut sepenuhnya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suruh A, dia akan buat. Allah suruh B, dia akan buat B. Allah suruh sembahyang subuh 2 rakaat, dia tak tanya pasal apa 2 tengah sehat ni, mau mandi ya tak ni, mau duduk segar kat mana, 2 suruh lah banyak sikit. Waktu letih waktu Aisyah kan dah hujung malam lah kata sehari keletihan Aisyah mayang 2 cukup kan. Dia tak tanya lah. Dia tahu itu ibadah. Maka ibadah dia seluruh kehidupannya dia mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Suruhlah buat apa? Suruh tutup aurat, dia tak akan pergi kemudian pakai tudung jarang ni. Dekat ustazah kita lah ni, ustazah pakai tudung jarang ni, saya pun tak heran lah. Ustazah, kalau orang biasa barangkali boleh dia kata ustazah pakai tudung jarang ni kan nampak kot ni kan. Allah kata pakai tudung, pakai lah. Tak usah duk cakap banyak. Kena faham Allah suruh, mesti ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak. Sarah, bukan Sarah apa, Hajar, masa Nabi Ibrahim tinggal dari situ, dia pun heran, apa tinggal tahun ni, apa yang tinggal kami tahun ni, 2 orang, 2 beranak, nak buat kerja apa, nak makan apa pun tak ada. Nabi Ibrahim tinggal, Nabi Ibrahim petang balik. Dia ligan Nabi Ibrahim AS, dia tanya Nabi Ibrahim, pasal apa ni tinggal kami tahun ni? Nabi Ibrahim nak jawab pun payah, Nabi Ibrahim diam. Lepas tu Hajar kata, Allahu abaraka bihadha, Allahkah yang suruh engkau buat lagu ni, tinggal kami tahun ni? Nabi Ibrahim membuat. Naam, dia Allah suruh. Aku pun tak tahu kenapa, tapi Allah suruh. Mestilah Allah Subhanahu wa ta'ala ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak kita pelajari daripada perintah, walaupun berat perintah tersebut. Idzan kata Hajar, la yudayyi'na, dia sekali-kali tidak akan mensia-siakan kami. Dia tak tanya lah. Dia kata ikutlah, kalau betul Allah suruh, tak apalah, pergi balik lah, tinggal kami tahun ni pun tak apa. Sebab pasti Allah Ta'ala nak sesuatu, Allah akan bagi, Allah tak akan sia-siakan pengorbanan kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana dia didik isteri dia, saya pun tak tahu boleh buat lah ni tuan-tuan ni, cerita tinggi ke main ni. Benda kita terbiah anak kita, sampai dah anak kita ni jadi macam Nabi Ismail sekali lagi ni. Isteri kita boleh tak jadi macam Hajar ni? Boleh. Kita habang kan, ni perintah Allah. Allah suruh abang berkorban dalam masalah ni. Isteri kita pun kita tak apalah, pilah kan. Boleh tak lagu tu lah. Tak tahu lah tuan-tuan, saya boleh cakap lah kan, doa-doa kan, kok dia dengar, tapi tak buat bini juga ramai. Duk ceramah kat orang, kalau bini kita tak tahu jadi lagu mana kan. Itu pun harum juga kita dengan tanggungjawab banyak sangat. Betul lah kata Imam Hasan Al-Banna, dia kata kita ni, dia pernah perkataan dia tahu, al-wajiban aktsaru minal awqat, kewajipan tanggungjawab kita ni lebih banyak daripada masa. Ada masa ni tak cukup. Tak cukup pun duduk kedai kopi sejam juga. Tak dah tu. Tak dah. Duduk perasak tu tinggal lama kan. Ni pun masalah kita lagi lah. Yang kita kena pakat-pakat tinggal lah menara betul-betul kan. Nak menang lah ni. Nak import pada banyak ni kan. Menang-menang. Import menang. Tak, hari kita banyak tu semua. Kawut semua. Jadi akhirnya selesai lah cerita tahun tu, tak masuk kita dalam ni. Itu duduk cerita dalam surah lain. Jadi bayangkan pengorbanan Nabi Ibrahim. Hak tu pengajaran tu lah kita nak belajar. Bila kita sembelih tentang korban ni, nak ajak kepada ketaatan mutlak kepada Allah Ta'ala. Ini lagi berat hak Allah nak bagi kepada Nabi Ibrahim AS dalam ayat-ayat yang seterusnya, tuan-tuan. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara
Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, dia tinggal anak dia dengan isteri dia. Dia bukan duduk situ, dia balik pergi duduk di Palestin. Dia buat kerja dakwah dia, banyak dia kerja dia di sana. Cuma tu ujian untuk dia. Dia balik dulu sana buat kerja dakwah di Palestin. Lepas tu, bila dah buat kerja dakwah di sana, sekali-sekala dia boleh lah main tengok. Kan macam kita ada Asia semua kan. Nabi Ibrahim sekali-sekala nak pergi jauh, anak dia sangat jauh. Sekali-sekala pergi ziarah anak dia. Masa duduk itulah berkesempatan untuk mentarbiah. Tapi untung Nabi Ibrahim dapat isteri yang taat pada Allah, yang salihah. Boleh harap untuk jaga anak, boleh harap untuk mendidik anak dia. Jadi tarbiah daripada ibu yang salihah ni lah yang akhirnya melahirkan Nabi Ismail alaihi salam, ghulamin halim, yang Allah Ta'ala sifatkan dalam ayat tadi. Jadi bila sekali-sekala pergi, lepas tu balik semula ke sana, sampailah satu ketika Allah nak uji Nabi Ibrahim dengan ujian yang maha besar. Apabila anak itu sampai ke usia agak-agak boleh buat kerja lah. Ulama kita sebut 13 tahun. Ada buah tarikh lain pun ada lah. Tapi kebanyakannya menyatakan waktu tu usia Nabi Ismail alaihi salam 13 tahun. Just tingkatan satu lah. Waktu tingkatan satu ni, cuba kita bayangkan keimanan yang telah berjaya dicapai oleh Nabi Ismail AS. Mak didik, ayah didik. Waktu tingkatan satu tu keimanan dia sampai tahap ni, Allahu Akbar. Kita anak kita tingkatan satu tak tahu apa kita kan. Qala ya bunay, dia kata ke anak dia, wahai anakku yang bunayya. Arab ni dia sebut ya bunayya ni kira habis. Tengoklah kalau sayang sungguh kalau nak abang ni, ya bunayya, wahai anakku yang aku kasihi, inni ara fil manam. Ayah mimpi semalam. Mimpi apa? Anni azbahuk. Mimpi ayah sembelih kamu. Dan anak dia faham tak, mimpi Nabi bukan mimpi kita. Mimpi Nabi ni wahyu, mimpi Nabi ni benar. Makna bila mimpi ya, itu wahyu, perintah daripada Allah Ta'ala dalam bentuk, kata Sayyid Qutb, isyarat ni, mujarrad al-isyarah. Bukan suruh sembelih anak kamu wahai Ibrahim, tak, bukan suruh lagi. Baru isyarat ni, baru kejip mata suruh buat. Kalau kita kata yang pergi mesyuarat, pergi buat apa, barulah tu kan. Dia faham tak, ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita, kalau takat suruh sikit-sikit tak pergi, kena surat rasmi tu kan, kena surat rasmi tu cop kali katakan, ni suruh jaya, baru-barulah kelang kabut sikit, turun sampai lambat kan. Sampai lambat tu biasalah, nak buat kepada saya pun kena lambat juga. Inni ara fil manam anni azbahuk. Aku mimpi semalam, bismillah. Ini wahyu Allah tu, bismillah dalam mana. Fanzur madza tara, apa pandangan kamu wahai anakku, nak buat tegak ni ke mana? Dia nak tengok dia terbiah anak dia ni dah berjaya tak. Dia tak mau dia buat arahan Allah Ta'ala ni dalam keterpaksaan. Dia tengok berjaya tak. Allah uji dia, Allah nak tengok dia berjaya tak untuk melaksanakan perintah. Qala, anak Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail alaihissalam, kata, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Ya Allah, anak kita kalau boleh mayang tak ni pun jadi. Kalau boleh mayang, terus tutup TV, bibik mayang tupuk. Ini kan kali dengan mak dia duduk depan TV. Mak dia bawa channel zaman tak. Saya jumpa bawa ni tukang bawa rumah saya kan. Tanya saya, ustaz, nak masuk Asro lah ni, Asro ada promosi baru, dia kata jual bayar 260, tak payah bayar bulan-bulan. Dia kata tunggu lah. Dia pun nak campaign lagi. Saya kata, saya tak mau ambil, saya TV tak ada rumah. Saya saja tak beli TV di rumah. Takut, bukan takut anak tu, takut kali dengan pok-pok lagi duk mengadap dalam tu. Dan tu dia tak beli tu, bukan bagus tak apa pun.
Takut kita kali-kalingan kita depan. Dia kata tak ada Ustaz. Tak ada. Pasal dah bukan tawaduk, tak ada lah. Tapi saya takut dah lagi kali-kalingan saya, kalingan bini, anak sama tu lah. Dia kata rumah saya Ustaz, tak tahu dah banyak mana TV. Sebab tak kau ni lah. 3 biji kot. 6 biji dia ada TV. 6 biji TV. Dia buat karan ni kan, buat elektrik ni, dia dah mana tak ni perbaik-perbaik ni, dia pakai 6 biji TV dalam rumah. Tu nak pergi semayang lagu mana tuan-tuan. Pasal apa banyak kan, dia kata mak pada berambut dengan anak, mak nak tengok drama, anak nak tengok kartun tuan-tuan kan. Tak lagi berambut, padang beli 6 biji TV lah mak. Jadi ni kita punya masalah lah, kita kena fikir lagu mana nak selesaikan masalah-masalah. Anak Nabi Ibrahim AS bila minta kat dia nak sembelih, Allah suruh sembelih, apa dia kata? If'al ma tu'mar, wahai ayahku, buatlah, laksanakanlah apa yang kamu diperintahkan. Sembelih aku lah. Pengorbanan apa yang Allah Ta'ala nak tunjukkan dekat kita melalui kisah Nabi Ibrahim AS. Zalim kau agama Islam ni tuan-tuan, sampai suruh sembelih anak. Tak zalim, Allah nak benda lain. If'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku ni insya-Allah akan tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Aku boleh bertahan sebab aku tahu Allah sudah yakin bahawa dulu ni kami kena tinggal. Mak nak cerita dulu ni bagaimana Allah bantu kami, Allah tolong kami. Daripada ayak tak ada, mai ayak. Daripada orang tak ada, orang penuh muka. Daripada tak ada satu tumbuhan pun, lah ni tuan-tuan pergi tengok, macam-macam ada ni sana. Keberkatan daripada apa tu? Pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Kisah keimanan ni kena cerita lagi dan lagi, supaya orang yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan duk ragukan orang. Kita duk ragukan orang masalah ni, pok-pok belah mu duk ragukan orang. Dia kalau buat ni apa yang tak boleh, tak maju. Sekali lagi dia kata lagu tu sakit, jadi lagu ni. Suara tu lebih banyak daripada suara untuk menambah keimanan, yang menyebabkan bukan mereka yang ragu kali-kali kita pun jadi sungguh juga. Jadi kena tingkatkan dakwah kan, kena tingkatkan kerja hamba ke orang tentang kisah kekuasaan Allah, bantuan dan pertolongan yang Allah Ta'ala bagi, sehingga akhirnya lahirlah orang macam Nabi Ismail yang yakin sepenuhnya dengan ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dia boleh ucapkan ucapan ya Allah, tasjil Allah catatkan dalam Al-Quran supaya kita tengok. Falamma aslama, mereka dan mereka Nabi Ibrahim kan, bila dah peace lalu kok Mina, syaitan kacau gitu, jangan duk buat kan, syaitan kacau, dia akan ganggu kita. Nak buat perintah Allah Ta'ala ni, dia akan ganggu, dia akan kacau. Balik betul tiga kali, sampai akhirnya sampai falamma aslama, apabila kedua-dua orang ni, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, menyerah diri. Bukan serah diri bila nak sembelih ni, nak serah diri kepada perintah Allah. Yakin bila Allah suruh satu benda mesti baik, confirm benda tu, tak ada keraguan lagi lah. Wa tallahu lil jabi, dan Nabi Ibrahim dia tak gamak juga nak sembelih lagu tu. Dia kali di belakang ni, jabi belah ni orang panggil al-jabi. Dan ini kan dia bagi beralih ke belakang lah, tak bisa orang ni, tak bisa nak sembelih. Serah diri bulat-bulat ni, anak yang disayangi, dikasihi, lama dah minta, lepas tu dah lah boleh jumpa sekali-sekala main-main nak kena sembelih. Orang kata apa kat Nabi Ibrahim, tuan-tuan fikir, masyarakat di sekeliling nak kata apa? Bini kita nak bagi ke sembelih tu? Orang mesti kata, gila aku ni, sampai ke peringkat semua sembelih aku sembelih. Ajaran apa ni? Ajaran ni ajaran gila, tak boleh pakai ajaran ni. Orang mesti kata, tak fikirkan Nabi Ibrahim ni. Dia kata, kalau sampai lagu ni punya ajaran aku, lepas ni aku dakwah orang nak terima ada ajaran ni. Ayah tu ada sembelih anak. Kalau kata ikut ajaran ni, orang sembelih anak, boleh menyebabkan nanti
dakwah tidak diterima tu, ya Allah tukarlah ajaran lain. Kita buat seminar dulu, kaji dulu, benda ni boleh buat, kata boleh buat. Kena buat wacana dulu, kena buat forum, kena buat apa, bincang, barulah kita boleh buat. Tidak nak buat kepada orang lain kan. Kalau buat ni kesan dia ialah nanti ajaran ni akan ditolak terus oleh seluruh umat manusia. Ajaran apa sampai suruh bunuh orang, bunuh muka orang lain, anak kita. Tapi atas konsep sami'na wa ata'na. Falamma aslama, Islam ni ajaran kena tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Tak kira lah, tak kena sabar lagu mana pun kena ikut juga. Maka Nabi Ibrahim buat ajaran. Dan kita hari ini tuan-tuan, mana ada ajaran Islam yang tak kena sabar? Ada? Adakah ajaran Islam yang tidak masuk akal? Bahkan semua ajaran Islam yang ada pada hari ini, daripada yang paling kecil sampai yang paling besar yang pernah kita baca, pernah kita mengaji, pernah kita kaji, semua yang untuk kebaikan manusia. Tak ada satu pun yang tak baik. Pengharaman yang Allah haramkan ke, yang Allah suruh kita buat ke, yang diizinkan oleh syarak buat ke, semuanya dah ramai orang menulis, orang mengkaji, orang dah dedahkan tentang hikmah-hikmah di sebalik setiap amalan yang disyariatkan dalam Islam. Puasa ke, haji ke, zakat ke, tutup aurat ke, hudud ke, jinayat ke, apa saja lebat, tinggal riba, muamalat yang tidak syar'i ke, tinggal insurans konvensional ke, semua di sebalik syariatan tu bawa hikmah yang tak tahu banyak mana punya banyak yang Allah nak bagikan. Dan kita dah tengok tu pun tak mau terima lagi. Tu pun masyarakat kita masih hidup tak tolak lagi Islam. Sebahagian lah, bukan semua. Makanya dia malam dia ceramah di masjid apa nama As-Salihin malam ni, buat pasal murid nikah. Kita tu ambil hak syariat orang lain juga, nak saji semua Hindu juga. Hak syariat kita ada lebih hak orang juga. Hak Islam kata ni, dia kata kalau tak buat tak syuk. Nampak macam tak nikah, dia tak bersanding, tak sah. Dia kena bersanding juga sikit kok habis lebih kurang lah rumah dia kan. Dia nak buat juga, Allah Ta'ala tak bagi. Kugirannya dengan entah apa-apa kenuri. Jadi kita kena fikir, kita nak terima mutlak Islam ni bukan hudud saja, bukan qisas saja, bukan ta'zir saja, tapi semua perkara yang menyangkut tentang urusan kehidupan kita, kita kena terima sami'na wa ata'na. Ambil kisah pengorbanan Nabi. Walaupun orang kata, wih, apa ni kena sampai tak, aku nak ikut syarat, aku nak keberkatan dalam perkahwinan yang aku buat. Jadi kita kena buat walaupun orang kata lama-lama insya-Allah orang boleh terima. Falamma aslama lil jabin wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim. Waktu itu kami seru Nabi Ibrahim, cukuplah, qad saddaqta ru'ya, kamu telah benarkan mimpi yang kamu mimpi. Perintah aku tu kamu dah buat cukup, aku nak takat tu kan. Nak uji kamu kan, nak test. Boleh tak taat kepada perintah aku sampai seluruh sembilan nak buat? Buat. Nabi Ibrahim buat kata. Tapi bukan Nabi Allah Ta'ala nak sembilan sungguh, nak uji. Sampai setahap itu pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Akhirnya kami kata, qad saddaqta ru'ya, kamu telah benarkan mimpi kamu, kamu telah laksanakan perintah yang aku perintahkan. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya begitulah kami balas orang-orang muhsin ni. Inna hadza lahu al-bala'ul mubin, sesungguhnya ikhtibar, ujian yang kami kenakan kepada Nabi Ibrahim ini adalah ujian yang sangat berat. Tak ada manusia yang Allah uji sampai ke peringkat ini. Kita tak ada, jauh sangatlah. Wa fadainahu bi dhibhin 'azim, kami gantikan kepada Nabi Ibrahim dengan suatu sembelihan yang besar. Tahu ada seekor kibat yang gemuk, yang besar, putih warnanya, duduk tahu tu. Fahamlah Nabi Ibrahim ni ganti pengorbanan tadi. Kita nak tengok pengorbanan tu, nak hayati cerita ni. Tiap-tiap tahun kita sertai ibadah korban. Nabi Ibrahim setiap saja bukan kibas tu kan. Sembelih satu, bagi makan kepada orang lain. Nak ambil penghayatan tentang
perlunya kita tanamkan akidah terhadap ajaran Islam